Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah. Seterusnya kita melafazkan puji-pujian alhamdulillahirabbil alamin di atas tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Kita sama-sama dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan peluang oleh Allah untuk kita menyambung pembelajaran kita memahami ayat-ayat yang bertemakan tentang doa yang terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Semoga doa-doa ini menjadi doa harian kita. Kita membaca doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim merupakan sebaik-baik doa. Seterusnya kita berdoa apa doa yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita masih lagi berada pada doa bilangan yang ke-10. Okay, di dalam nota doa yang ke-10 ini dia berada pada muka surat yang ke-18. Jadi saya minta kepada semua untuk kita membuka kepada muka surat 18, iaitu doa menjadi orang yang bersyukur. Doa bilangan 10 ini seperti di dalam nota terdapat ada dua manusia, ada dua golongan yang tercatat di dalam Quran yang berdoa kepada Allah berkaitan seperti mana doa yang ke-10, iaitu menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi mussalatu wassalam. Nabi Sulaiman ni kita telah bicarakan pada minggu lepas sedikit sebanyak, yang mana doa Nabi Allah Sulaiman ini dirakamkan oleh Allah. Ia berada pada Suratul Namli, surah yang ke-27 ayat 19, muka surat 378, berada pada baris yang ke-9 dan baris yang ke-11 di dalam Al-Quranul Karim. Ayat 19 Suratul Namli ini, seperti mana yang telah kita sebut pada minggu lepas, mengandungi 3 doa. Bukanlah doa hanya untuk menjadi orang yang bersyukur sahaja. Tetapi kalau kita baca pada ayat 19 itu, ada 3 permintaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doa ni dimulakan dengan Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini adalah doa yang pertama, ilhamkan aku supaya aku tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku. Ini adalah kandungan yang pertama doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okay, ilhamkan di sini, auzi'ni ni maksudnya adalah minta Allah Ta'ala memberikan bimbingan, memberikan kekuatan
supaya Nabi Allah Sulaiman dia menjadi orang yang bersyukur. Ini ilhamkan tu maksudnya ilham tu bukan sekadar nak supaya nak beritahu saja tentang bersyukur tu, tetapi minta Allah beri kekuatan, Allah memberikan bimbingan di atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada diri beliau, kepada ibu bapa beliau, ya, kerana nak jadi orang bersyukur ni apabila kita senang, kita ada segala-galanya, sebenarnya bukan mudah. Bukan mudah untuk bersyukur kepada Allah. Jadi nak jadi bersyukur kepada Allah ini memerlukan kekuatan, memerlukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang Nabi Allah Sulaiman dah dapat, kita telah ulas pada siri yang ke-8 pada minggu lepas. Kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salam memohon perkara yang kedua kepada Allah adalah memohon untuk dia diberikan bimbingan supaya dia dapat melakukan amal yang soleh, wa an a'mala salihan. Ayat ini adalah yang kedua. Ini adalah doa yang kedua. Supaya Nabi Allah Sulaiman dia boleh melakukan amal soleh. Tapi nak buat amal soleh, nak buat ketaatan kepada Allah ini adalah ketaatan amal yang Nabi Sulaiman nak buat tu, biarlah amal yang Allah redai. Sebab tidak semua amal itu Allah redha. Pada pandangan kita dah buat yang terbaik dah. Tapi pada pandangan Allah, mungkin amal itu tidak sempurna, tidak Allah redha. Tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dalam doa ini, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam memohon kepada Allah, dengan rahmat Allah ni kita dah sebut pada minggu lepas, rahmat di sini dia dikaitkan dengan masuk ke dalam syurga. Nak masuk syurga ni perlukan rahmat dari Allah bersama dengan orang-orang yang soleh. Ni ulasan ni sebenarnya telah saya ulas pada siri yang lepas. Jadi tolong lihat balik bagi siapa-siapa yang terlepas pada siri pengisian minggu lepas, tolong lihat balik pada rakaman. Kita terus pergi kepada doa yang satu lagi, iaitu doa orang yang berumur 40 tahun. Doanya hampir sama dengan doa Nabi Allah Sulaiman, tetapi ada perbezaan di doa yang ketiga. Depan-depan dia lebih kurang sama, cuma bezanya pada doa yang ketiga. Walaupun dalam nota kita tulis menjadi orang yang bersyukur, tapi tuan-tuan boleh tambahlah selepas daripada tajuk menjadi orang bersyukur ni, boleh tambah dengan doa untuk Allah memberikan kita bimbingan nak buat amal soleh dan doa dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Boleh tambah dalam tu. Jelas ya? Okey, kita tengok muka surat nombor 19. Di dalam nota kita lihat doa orang yang berumur 40 tahun. Doa orang berumur 40 tahun. Doa ini, kalau kita nak rujuk di dalam Al-Quran, dia berada dalam suratul Al-Ahqaf, surah nombor 46, ayat 15, muka surat. Kalau kita buka di dalam Quran, kita akan dapati doa ni berada pada muka surat 504. Muka surat 504, dia berada pada baris yang ketiga, baris keempat dan baris yang kelima. Ya, baris keempat. Kejap. Okey. Suara saya jelas ya?
Boleh didengari dengan baik atau bagaimana? Jelas, jelas. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nota nampak dengan jelas? Ya, ya Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Okey. Doa orang berumur 40 tahun ni kenapa kita namakan doa orang berumur 40 tahun? Okey. Catat dulu, cari dulu muka surat berapa ayat ni kita boleh temui. Muka surat 504, baris ketiga dan baris kelima. Okey. Ayat ini kalau kita lihat keseluruhan dia. Okey, keseluruhan tu maksudnya ayat nombor 15 ni dia ada ayat sebelum perkataan Rabbi ni. Sebelum kita jumpa perkataan Rabbi auzi'ni, dia ada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya panjang juga ayat dia. Jadi ayat 15 ni sebenarnya dia agak panjang. Tetapi saya di dalam nota, saya hanya ambil ayat yang dia berbentuk doa. Tetapi sebelum wujudnya perkataan Rabbi auzi'ni ni, dia sudah ada satu maklumat lain. Okey. Kalau kita baca pada ayat sebelum perkataan Rabbi, kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Allah mengingatkan kepada manusia tentang Allah mewasiatkan. Punya besar pesanan tu sampai Allah menggunakan perkataan wasiat. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Okey, siapa ada Quran terjemahan, cepat-cepat buka Quran terjemahan. Okey, setiap kali kelas doa-doa terbaik hari Isnin, kena ada Quran terjemahan di sisi tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Supaya memudahkan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti perbincangan pengisian. Sebab saya akan minta tuan-tuan rujuk. Kerana saya tak bawa keseluruhan ayat tadi. Jadi nak faham ayat 15 ni, kita kena tahu konteks. Kita kena tahu keseluruhan ayat dia. Jadi ayat tu Allah memberikan pesanan. Kata Allah, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia supaya dia berbuat ihsan kepada kedua ibu bapanya. Okey, tu ayat dia mula-mula. Lepas tu Allah sambung. Allah Ta'ala cerita tentang ibu. Mula-mula potongan ayat dia, ayat 15 ni, Allah mewasiatkan kepada insan, kepada manusia supaya dia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Perkataan ihsan, kalau kita ulas tentang tema ibu bapa, perkataan ihsan dia bukan berbuat baik biasa-biasa je. Tak. Kalau kita mendalami perkataan ihsan, kita kena buat baik kepada ibu bapa kita lebih daripada ibu bapa kita buat baik kepada kita. Itu perkataan ihsan tu. Maksudnya kalau ibu bapa kita dah buat terbaik 100% kepada kita, kita kena buat baik kepada ibu bapa kita 200%. Itu contoh dia. Nak memahami perkataan ihsan ni, ihsan ni dia dipakai kepada macam dia lebih lagi daripada wajib. Contohnya kalau kita membalas jasa baik orang, itu pada wajib. Tapi ihsan ni dia lebih pada wajib. Sebab tu dia kata kita memberi lebih daripada 100%. Itu perkataan ihsan. Kemudian Allah Ta'ala ketika mana kalau Allah Ta'ala nak menyebut berbuat baik kepada ibu bapa ni, Allah Ta'ala akan menonjolkan watak ibu. Allah tidak bawa watak bapa. Tapi Allah pesan awal-awal berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa. Okey, tapi contoh yang jelas, siapakah di antara ibu bapa itu yang kamu kena kenang jasa baiknya? Kamu kena buat baik yang terbaik kepada dia. Allah Ta'ala sebut tentang ibu. Itu memang metod Al-Quran. Kita buka lah mana-mana ayat dalam Quran, kalau pesan buat baik pada ibu bapa, Allah akan bawa watak ibu. Kenapa Allah tidak menonjolkan watak bapa?
Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu watak ibu ni sebenarnya 3 kali ganda daripada jasa bapa tu. Sebab tu Allah sebut pada potongan ayat berikutnya, Allah bagi tahu ibu ini dia telah melalui dia bagi tahu tentang tiga fasa, tiga waktu ibu ni susah. Allah Ta'ala kata hamalatu ummuhu kurha wa wada'anhu kurha. Allah bagi tahu dulu 3 perkara. Kenapa ibu ni kita patut memberikan ihsan kepadanya? Allah Ta'ala kata ibu tu menyusah mengandungkan kamu. Kemudian ibu itu telah melahirkan kamu. Lepas tu ibu tu buat apa pula? Wa fisaluhu 30 syahra. Ibu itulah yang telah menceraikan susunya setelah dalam masa 30 bulan. Maksudnya ibu ni dia juga menyusukan kita. 3 pekerjaan ini tidak dibuat oleh si bapa. Bapa dia tidak mengandungkan anak. Bapa dia tidak melahirkan anak. Bapa dia tidak menyusukan anak. Walaupun bapa mencari wang untuk menyusukan anak dari sudut susu daripada susu badan tadi, betul. Bukan bermakna kita kena abaikan bapa, kita tidak. Tetapi prioritinya, gandaannya pada ibu. Patut Allah cerita dulu kan, 3 perkara tadi. Barulah Allah bawa satu lagi ayat. Allah kata, وَبَلَغَ 40 سَنَةً. Dan apabila telah sampainya insan itu umur 40 tahun. Selepas Allah kata telah sampainya umur insan itu 40 tahun, baru Allah doa yang ini. Baru datang doa, Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Barulah doa ni dia muncul. Faham ya? Penting untuk mengetahui keseluruhan ayat untuk pengukuhan makna dan juga pada penghayatan. Sebab tu kita katakan doa orang berumur 40 tahun. Bukanlah bermakna orang yang kurang 40 tahun dia tak patut guna doa ni. Tak. Bukan maksudnya begitu. Okey, di dalam Quran kalau Allah Ta'ala datangkan dengan lafaz umum, umumlah untuk semua. Orang 10 tahun pun dia boleh baca. Siapa-siapa pun boleh baca. Okey, tambah lagi kalau dia sudah berumur 40 tahun. Jadi doa ni kenapa dikaitkan dengan umur 40 tahun? Okey, tuan-tuan catat ya. Sebab dalam doa ni, dia ada 3 perkara. Okay, kita lihat dulu konten. Kita tengok kandungan doa ni. Okey, pertama, insan yang telah berumur 40 tahun, kita tahu kan umur 40 tahun ni umur apa? Umur 40 tahun ni adalah umur matang. Umur yang kita dah tahu dah sepatutnya hala tuju hidup ni nak ke mana. Besar nilai umur 40 tahun ni. Jadi, kalau orang umur dah 40 tahun ni, maka di antara perkara yang dia mesti ingat dalam hidup dia, perkara apa? Okey. Yang pertama, kita kalau umur 40 tahun ni, antara perkara yang kita perlu minta kepada Allah adalah wahai Rabbku, dia kata auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tunjukkan. Kalau tadi ilhamkan kan sama je sebenarnya. Tunjukkan ni maksudnya bimbinglah, berilah taufik kepada aku. Aku tu siapa? Dalam doa ni aku yang berumur 40 tahun ataupun sesiapa saja yang berdoa dengan doa ini supaya aku tetap bersyukur di atas nikmat-Mu yang Engkau telah kurniakan kepadaku dan kedua ibu bapaku. Kandungan doa ni dia sama macam Nabi Allah Sulaiman. Tetap kita sentiasa dapat nikmat.
Kenapa kita sebut tentang nikmat di sini? Pertama, apabila kita sebut tentang nikmat, tentulah dikaitkan dengan syukur. Kenapa kita perlu berdoa kepada Allah bersyukur atas nikmat-Mu? Sebab kalau kita dah umur 40 tahun, apa yang kita dah dapat dari Allah? Apa kenikmatan yang Allah dah kurniakan kepada kita? Kalau kita dah umur 40 tahun ni. Banyak umur 40 tahun ni Allah beri kita nikmat banyak, tak terhingga pun. Tapi mungkin kita tak perasan bahawa kita dah dapat banyak nikmat. Daripada kita kecil lagi, kan, berada dalam kandungan ibu lagi dah nikmat dah. Betul. Sampailah kita membesar, sampailah kepada umur 40 dan sebagainya, nikmat. Kenapa kita kata nikmat-Mu? Kita dah ulas dah pada minggu lepas tu. Kenapa kita kata nikmat-Mu? Kerana tidak ada apa yang kita dapat dalam hidup kita pada hari ini, melainkan ia semua dari Allah. Sebab tu kita kata nikmat-Mu. Kita kata nikmat-Mu, maksudnya kita mengiktiraf bahawa segala nikmat itu ia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kemudian yang kedua, doa orang berumur 40 tahun ni, manusia telah masuk kepada umur 40 tahun, dia mesti minta kepada Allah supaya dia dapat melakukan amal soleh yang Allah redha. Kenapa? Kerana umur 40 tahun ni kan umur yang kita dah patut kena, maksudnya kita dah kena memperbanyakkan amal soleh. Minta kepada Allah nak buat amal soleh. Tapi amal yang macam mana? Amal yang soleh, yang Allah redha, yang Allah terima. Lepas tu, yang ketiga inilah yang ada perbezaan dengan doa Nabi Allah Sulaiman tersebut. Sebab Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia berbeza kandungan doanya dengan apa yang manusia biasa membacanya. Jadi yang ketiga tu, dia minta apa? Wa aslih li fi dhurriyyati. Berilah kebaikan kepadaku. Maksudnya memperbaikilah urusan. Memperbaikilah urusan aku dengan memberikan juga kebaikan kepada zuriat keturunanku. Okey, memberikan kebaikan ni sebenarnya, kalau tuan boleh tulis pengertian yang lain, berilah kebaikan tu maksudnya adalah perbaikilah diri kita ni. Berilah kebaikan tu maksudnya terjemahan dia wa aslih li ni. Wa aslih li ni macam wa aslih li ni seperti buat perbaikilah diriku ni ya Tuhan. Perbaiki diri ni maksudnya apabila diri kita menjadi lebih baik, diri kita menjadi lebih soleh, tentulah kita akan berbuat kebaikan. Berilah kebaikan kepada diriku ni, wa aslih li, maksudnya perbaikilah diriku. Kalau sebelum ni kita kurang beramal, apabila umur dah masuk 40 ni, dia dah macam lebih banyak beramal dah. Jadi apabila kita banyak beramal tu, kita orang yang membuat kebaikan. Okey, tapi bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi minta juga kepada Allah supaya memperbaiki zuriat keturunan kita. Baiki juga untuk zuriat keturunanku. Okey. Keturunanku tu, kalau orang yang berusia 40 tahun. Kan, orang yang berusia 40 tahun ni, biasanya dia sudah ada zuriat dia. Kalau kita anggarkan orang berkahwin umur 25 ke, mungkin ada orang kahwin lebih awal daripada tu ke, ataupun kalau orang berkahwin pada umur 30 ke contoh kan, biasa anaknya sudah membesar, sudah ada zuriat. Okey. Daripada ayat ni lah, daripada ayat cerita tentang zuriat ni lah, kenapa kita akan dapat jawapan kenapa Allah Ta'ala
Okey, perkataan zuriat keturunanku ni maksudnya daripada ayat ni kita mendapat jawapan kenapa Allah Ta'ala sebut umur 40 tahun ni sebelum ayat kita baca Rabbi tadi Allah pesan kepada kedua ibu bapa. Apa perkaitan dia? Maksudnya tadi kan kita sebut awal-awal doa orang berumur 40 tahun ni sebelum Allah kata umur 40 tahun tu Allah Ta'ala kata Allah telah mewasiatkan kita buat baik kepada ibu bapa kita. Kenapa? Apa perkaitan ibu bapa tu dengan doa ini? Dengan umur pula 40 tahun. Kalau kita baca dekat ayat dekat sini, kita dapat jawapan. Kerana kalau kita sudah berumur 40 tahun, kan, macam saya pun dah masuk 40 lebih juga, 41 tahun macam tu. Kan, dah memang kita tahu, dah sedar dah diri ni. Kan, anak-anak kita makin membesar. Jelas ya? Macam saya kalau umur 25 tahun contoh. Maka tentu anak saya dah masuk umur menengah. Dah ada anak dah nak tingkatan 4 dah. Kan? Tingkatan 4 perempuan. Maksud dia, ayat di sini, kenapa Allah bagi wasiat pada ibu bapa? Sebab apabila kita dah umur 40 tahun, ibu bapa kita tu dia akan makin bertambah tua. Betul tak? Kalau siapa masih ada ibu bapa dia tu sebenarnya kalau panjang umur lagi, ibu bapa dia tu semakin tua. Macam saya ada seorang ibu lagi. So apabila kita umur 40, so ibu kita akan makin bertambah tua. Maka apabila ibu kita bertambah tua, kan ibu bapa kita bertambah tua, maknanya mereka tua, lagi mereka memerlukan anak-anak di sisi mereka. Jelas? Lepas tu pula, kenapa Allah pesan pada ibu bapa kita tu? Kita apabila kita dah umur 40, kita dah ada segala-galanya. Maksud dia, kita dah ada anak, kita dah ada pekerjaan, kan? Kita dikelilingi dengan pelbagai komitmen. Jadi Allah Ta'ala tak nak kita yang sibuk dengan kerjaya, kita yang sibuk dengan anak-anak. Jangan kau besarkan anak-anak kau. Jangan kau fikir anak-anak kau nak makan apa, nak dapat perlindungan apa, nak beli apa dekat dia, nak besarkan apa. Kau jangan lupa ibu dan bapa kau. Kerana kau sibuk sangat dengan urusan kerjayanya, urusan anak-anak tu, sampai kau terlupa yang kau patut bagi tumpuan sangat-sangat adalah pada ibu dan bapa engkau. Jadi engkau tu saya bahasakan pada ucapan Allah bagi tahu kepada kita waktu kita baca ayat ni. Ayat ni sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita faham, Allah Ta'ala nak ingatkan kita. Kan? Takut kita takut sebagai anak ni, kita boleh berhempas pulas. Kita nak bagi anak-anak kita hidup selesa. Kan, kita berhempas pulas, kita bekerja siang dan malam. Tetapi kita terlupa ada dua manusia yang telah membuktikan mereka lah orang yang paling berjasa kepada kita dalam hidup kita ni, iaitu kedua ibu bapa tadi. Jangan lupa kepada mereka. Sampai jangan lupa tu Allah menggunakan perkataan wawasina, dan kami telah mewasiatkan. Kalau jumpa perkataan wasiat ni, dia adalah pesanan yang bukan biasa-biasa pesanan tu. Tuan dapat tak kaitkan kenapa cerita ibu bapa tu dia berada pada doa ini? Ya. Jadi jangan lupa. Sebab kadang-kadang anak-anak ni lupa ibu bapa dia. Dia merayai hari jadi anak dia sekian. Tapi dia terlupa ibu bapa dia sudah semakin tua. Sebab itu kesilapan anak-anak adalah
mereka sanggup berbuat apa saja untuk anak-anak kebahagiaan anaknya. Sampaikan dia fikir anak dia tu nanti kalau dia nak mati, apa dia nak tinggalkan anak-anak dia. Sampai macam tu tahap ibu bapa ni kepada anak dia. Betul tak? Tetapi sepatutnya daripada kita fikir anak sampai tahap macam tu, sepatutnya kita fikir untuk ibu dan bapa kita. Sebab apa tuan-tuan puan? Sebab apa? Tapi cuba kita tengok balik kan. Kita dengan ibu bapa kita macam mana ketika kita ada anak-anak. Kan? Kadang-kadang Allah, tu yang sedih kadang-kadang kan anak-anak ni. Tuan-tuan, ya Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, anak-anak kita belum terbukti pun pada kita dia akan buat baik pada kita. Kalau bagi orang yang umur 40 tahun lah contoh, mungkin ibu-ibu dah lalui kan. Mungkin ibu-ibu dah merasai jasa baik anak-anak tu. Kalau macam saya belum lagi merasai kebaikan anak-anak secara kita kata, kita nampak, belum lagi. Ketika umur 40 tahun ni. Tetapi kenapa kita duduk pulun? Kita pulun untuk anak yang belum lagi terbukti dia akan membalas jasa baik kita. Berbeza dengan orang tua kita yang sudah membuktikan dia telah buat baik kepada kita. Betul tak? Tetapi orang yang telah berjasa besar dalam hidup kita, yang telah membuktikan dia telah buat banyak pengorbanan dalam hidup kita, kita terlupa dekat situ. Tapi kita lebih nampak yang kita sedang besarkan sekarang ni. Zuriat keturunan kita sekarang ni. Sebab itu Allah ingatkan pada orang yang sudah mencapai umur 40 tahun. Itulah perkaitannya doa ini. Okey. Jadi ingat. Okey, lepas tu orang umur 40 tahun ni, okey, ada satu lagi di bawah tu ada perkataan wa inni tubtul ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ni kata, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepadamu. Cuba kita ambil ayat yang bawah sekali ni. Ayat ni merupakan ayat yang menerangkan apa kaitan dengan umur 40 tahun tu. Kaitan umur 40 tahun dengan ibu bapa tadi setelah saya terangkan. Tetapi apa perkaitan dalam doa ni? Dia ada ungkapan, aku bertaubat kepada engkau ya Allah. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang benar-benar menjadi orang yang Islam ya Allah. Kenapa? Doa ini menunjukkan bahawa umur 40 ni adalah umur yang kita ni memang sudah kena memperbaharui taubat kita banyak-banyak. Sebab umur 40 ni adalah umur matang. Umur yang sepatutnya dia dah tahu dah apa kekurangan diri, apa kelemahan kita, hubungan kita dengan Allah ni apa, kat mana yang kita kurang. Jadi umur 40 ni dia dah boleh tahu dah kat mana dia nak baiki. Jadi kalau masuk umur 40, kalau masih lagi tak nak bertaubat kepada Allah, masih tak nak baiki diri ni, sangat bahaya. Sangat bahaya. Dibimbangi, tidak ada apa perubahan di dalam diri. Sebab tu sangat kritikal umur 40 ni. Sebenarnya kalau lebih kritikal umur 60 lah. Sebab memang ada hadis sebut. Tetapi 40 ni permulaan dah. Nak menentukan mana jalan lurus kita nak pergi. Tapi kalau umur 40 ni, masih nak bawa perangai macam kita umur muda-muda sebelum ini, yang umur sebelum masuk 40 ni, tak tahu lagi hala tujunya macam mana, sangat berbahaya. Tetapi ketika ayat ni sebut, dia memberi mesej kepada kita, cukup-cukup dah lah tu, taubatlah pada Allah. So ayat ni menunjukkan orang umur 40 tahun ni sudah sampai waktunya untuk dia memperbaiki dirinya. Bertaubat kepada Allah.
Dan dia kena baiki dirinya untuk dia menunjukkan dia bukan sekadar namanya Ahmad, tetapi perangai dia, kehidupan dia seperti namanya Ahmad. Kalau nama dia itu adalah namanya sebagai seorang Islam, maka bukan hanya pada nama saja, tetapi pada tingkah laku kehidupan dia tu, dia sudah pun menunjukkan dia ini seorang yang benar-benar Islam. Jelas ya tentang ayat ini, yang mana daripada ayat ini, kenapa kita doakan zuriat keturunan kita Allah Ta'ala perbaiki juga? Kenapa? Apa di antara hikmahnya kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ni memperbaiki juga diri kita dan zuriat keturunan kita. Kita sedia maklum. Kalau keturunan, dia macam ni, dia jadi perkaitan antara bapa ataupun ibu. Kalau doa ni adalah ibu, watak ibulah. Kalau doa ni adalah bapa, watak bapa. Okey, kenapa kita minta baiki diri kita dengan anak-anak kita? Apa perkaitan dia? Perkaitan dia adalah anak-anak ni yang dalam tanggungan, dalam perhatian ibu dan bapa dia ni, dia sangat bergantung kepada ibu dan bapa dia. Anak-anak membesar, dia mengikut kepada ibu dan bapa dia. Biasanya macam itulah. Maksudnya kalau bapa dia baik, kalau ibu dia baik, kalau bapanya soleh, ibunya tu soleh, maka kesalehan ibu dan bapanya akan terbawa kepada anak-anaknya. Zuriat dia tu akan mendapat tempias. Maksudnya macam tu. Kalau ibu bapanya orang yang pentingkan agama, maka dia akan pastikan zuriat-zuriat itu orang yang mementingkan agama. Kalau bapanya orang yang jaga solat, dia sangat sensitif kalau tengok anaknya tidak solat. Begitu juga dengan ibunya. Faham tak maksudnya? Jadi, kita kena minta diri kita dulu. Allah Ta'ala perbaiki keadaan diri kita yang masuk umur 40 ni. Kerana kebaikan yang ada pada diri kita tu akan tempias juga kepada anak-anaknya. Lepas tu, bukan untuk diri kita juga. Sebagai ibu dan bapa, kita juga bertanggungjawab kepada zuriat keturunan kita. Maka di antara tanggungjawab yang paling besar sekali bagi ibu dan bapa, sebenarnya bukan sekolahkan anak-anak semata-mata. Bukan tugas ibu bapa adalah untuk bagi anak-anak tu pandai semata-mata, tak. Tetapi tugas ibu bapa yang sangat besar, yang semua orang pegang tanggungjawab ni, kita tahu kan dalam surah Tahrim kan, ayat nombor surah nombor 66, ayat nombor 6, itulah tanggungjawab yang paling besar yang ada pada ibu bapa. Surah Tahrim, surah nombor maafkan saya, surah nombor 69, surah nombor 66 lah. Cari ayat nombor 6. 66, ayat nombor 6, muka surat 560. Tuan-tuan akan jumpa tanggungjawab ibu bapa apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat tu kalau kita amati betul-betul, kita dengan anak-anak ni tak terputus nak memberikan peringatan sekalipun anak-anak tu sudah berumah tangga. Maksudnya tak terlepas lagi selagi dia ada, kita tu adalah anak kita. Bukanlah bermakna anak tu sudah ada suami, dia sudah ada isteri, biarlah pasangan dia bimbing dia. Tak. Sebenarnya dia masih lagi anak kita. Kalau kita nampak anak kita tu dia ada buat benda yang tak betul, kalau anak kita tu dia itu sudah bersuami, maka kita kena ingatkan anak kita macam mana menjadi seorang isteri yang salihah,
menjadi seorang ibu kepada anak-anak tu. Kalau anak kita tu lelaki, dia sudah berumah tangga, kita kena bagi nasihat kepada dia macam mana nak menjadi seorang suami yang soleh, menjadi seorang bapa kepada cucu-cucu kita tu. Sebab dia tak terputus anak tadi tu. Sebab tugas kita dengan anak-anak ni adalah menjauhi diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Itu tugas paling besar sekali. Okey, jadi apabila tugas kita memastikan diri kita dan ahli keluarga kita jauh daripada api neraka, maka kita kena didiklah anak-anak kita, zuriat kita ni. Maka salah satu caranya adalah dengan kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala juga tolong kita, bantu kita memperbaiki keadaan anak-anak kita ni supaya dia ni boleh buat kebaikan. Betul kan? Kadang-kadang anak ni keras hati dia. Dengan anak-anak zaman moden ni, dia tak sama macam ibu-ibu dulu. Betul tak? Susah tuan-tuan ibu-ibu nak besarkan anak zaman moden ni. Dengan zaman fitnah, dengan gadget dan sebagainya. Tak sama macam dulu. Kalau kita orang-orang dulu, macam saya dibesarkan, kan kita takut dengan orang tua kita. Dia angkat muka je kita dah takut dah. Dengar motor ayah balik je, kita dah mula takut. Tapi zaman sekarang tak ada takut dengan mak bapak. Lagi kita marah, lagi nak bawa diri dia. Contoh kan. Jadi kita sangat memerlukan Allah. Kita sangat-sangat memerlukan Allah. Allah lah yang boleh bantu kita untuk memperbaiki zuriat keturunan kita. Kerana pertama memang tanggungjawab kita untuk memperbaiki zuriat keturunan kita. Betul tak? Kadang-kadang kita tak ada kekuatan dah. Dah habis harapan dah. Kan? Dah habis jalan dah. Jenuh mulut kita. Pesan pada anak-anak. Tapi tak berubah-berubah. Tapi kita ada Allah. Senjata kita besar adalah Allah. Tambah-tambah lagi ibu. Allahu Akbar. Doanya mustajab. Minta pada Allah supaya baiki zuriat keturunan kita. Dia bukan pada anak-anak saja. Tapi kalau cucu pun boleh termasuk sekali. Nampak tak perkaitan dia? So, kalau anak-anak tu jadi baik, dia jadi soleh, kita menumpang gembira. Tempiasnya akan dapat pada ibu dan bapa. Betul tak? Dapatlah pada ibu dan bapa. Kalau anak-anaknya buat kebaikan, kan jadi orang yang baik. Jadi, kita ni sebagai bapa dapatlah ganjarannya. Dapat pahala tu sampai dekat kita. Kalau kita nak kaitkan dengan doa sebelum ni, ingat lagi doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala pada waktu kita baca doa yang ke-6 dulu. Bilangan ke-6, doa Ibadur Rahman. Masih ingat lagi tak? Doa yang kita minta Allah Ta'ala jadikan zuriat keturunan kita ni, kita sedap mata memandang. Betul tak? Kan? Qurratu a'yun. Masih ingat lagi? Doa yang ke-6, doa Ibadur Rahman dalam suratul Furqan. Ayat nombor 74, muka surat 366 dulu. Masih ingat? Yang kita kan minta pada Allah supaya jadikan zuriat keturunan kita ni qurratu a'yun. Yang kita sedap mata memandang. Mata memandang maksudnya kita lega, kita seronok, kita. Sebab apa? Anak lega mata memandang ni bukan tengok anak tu berjaya duniawi sahaja. Bukan dia dapat kerja yang hebat, bukan sekadar anak ni menjadi orang yang berjaya semata-mata dunia. Tetapi yang paling utama adalah kita tengok anak-anak kita tu baik. Dia baik dari sudut apa? Dia seorang Muslim yang committed dengan agamanya. Tak? Tak payah suruh anak ni solat. Dia solat sendiri. Buat kebaikan. Kan? Jadi hati kita yang tengok watak anak-anak pun sejuk, mata menang lega kan. Orang kata apa? Sejuk perut ibu dia yang mengandung. Kan selalu orang cakap macam tu kan. Bagus anak kau Hajah. Sedap. Lepas tu orang pun selalu cakap dekat kita kadang-kadang. Sejuk perut ibu kau yang mengandung tu kan. Orang kata kan. Tapi macam mana kita nak sejukkan mata ibu kita? Maka pada watak anak-anak tu. Jadi kalau anak-anak kita tu Allah Ta'ala kabulkan doa kita dengan Allah Ta'ala baiki diri anak-anak kita kan. Mungkin selama ni kita tengok anak-anak kita begini tapi hasil kita doa pula hari Arafah pula sekarang. Kan contoh kan.
doa pula kepada Allah, bulan-bulan haram ni, Allah Ta'ala boleh suis hati anak kita ni sekejap je. Hati-hati anak ni berada di tangan Allah. Kedoa pada Allah. Okay? Kerana kalau anak tu jadi baik, dia akan memberikan kebaikan kepada kita. Sebab tu kita doakan juga pada diri kita, kerana kita tu sendiri memberi impak kepada anak-anak, dan pada diri anak-anak tu juga memberi impak juga kepada kita. Hati kita tak lupa anak-anak tu di dalam doa ini. Lepas tu kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke 15 di dalam suratul Al-Ahqaf. Okay, saya harap jelas dengan penjelasan ni. Mohon maaf kerana ulasan saya dengan satu doa kita boleh belajar pada pagi ni. Walaupun satu doa, moga-moga doa ini dia dapat meresap, dia dapat apa? Kita rasa penghayatan sangat. Kita rasa khusyuk baca doa ni. Kan? Tambah lagi kalau ada orang berpuasa sekarang 9 Zulhijjah kan. Waktu nak buka puasa tu, bacalah semua doa yang kita dah belajar. Kan doa orang buka puasa ni mustajab. Bukan buka puasa tu masa Ramadan je. Kita jangan salah faham hadis. Jangan kita melimitkan, menghadkan doa orang buka puasa tu hanya pada doa orang puasa Ramadan. Tak. Doa tu terpakai kepada orang yang berpuasa. Termasuklah puasa sunat. Doa pada Allah Ta'ala tu. Doa. Allah Ta'ala ni dia maha mendengar. Jadi bagaimana kita nak tahu Allah Ta'ala mengetahui hati kita merintih. Hati kita merayu pada Allah dengan kita memahami doa yang kita baca ni. Kalau tuan baca, tuan dah faham ulasan yang kita ulas ni kan. Dia rasa lain sangat. Jadi kita doa ni pada Allah. Mustajab doa kita pula kan. Pada bulan-bulan awal 10 pertama bulan Zulhijjah ni. Kan? Kita tak tahu sebenarnya. Mungkin asbab doa ini, kita menjadi orang yang semakin baik. Sebab selama ni mungkin kita duduk di antara nak buat ke tak nak buat, nak buat ke tak nak buat. Kan? Mungkin selama ni ada orang dia macam dia nak bertangguh lagi. Tunggu tahun depan lah aku nak berubah, tahun depan lah aku nak berhijrah. Mungkin. Tapi apabila pagi ni dia tersadar, kan dia rasa aku tak perlu tunggu dah kot. Aku dah masuk 40 dah ni. Contoh kan. Doa pada Allah. Ibu-ibu tahu kan. Anak-anak kita karakter macam mana. Betul kan? Karakter anak lelaki ni macam mana. Karakter anak perempuan ni macam mana. Cucu-cucunya macam mana. Kan? Allah je yang tahu. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, habis untuk doa yang ke-10 pada pagi ini. Jadi sampaikan maklumat ini kepada orang lain. Sangat besar doa ni. Okay, bukan sekadar kita nak jadi orang yang bersyukur. Okay, tetapi kita juga nak minta kepada Allah bimbing. Ya Allah bagi aku kekuatan ya Allah ya. Supaya aku boleh buat amal soleh. Boleh buat jadi amal yang soleh. Tapi amal soleh tu adalah amal yang engkau redha. Kita tak nak buat amal, asyik beramal saja, tapi amal tu Allah tolak, Allah Ta'ala tak terima, minta Allah beri kita untuk buat amal soleh. Allah Ta'ala akan bimbing kita. Kita akan dapat belajar amal-amal yang sebenarnya macam mana. Kita tak tahu hasil doa kita tu. Allah beri kita kepada guru yang betul. Allah beri kita rakan-rakan yang bawa kita kepada sunnah. Allah beri kita kepada bimbingan kepada nak buat amal yang Allah redha. Kita dapat kawan-kawan selalu nasihatkan kepada kita tentang buat amal tu ikhlas kerana Allah. Kerana amal ikhlas tu Allah redha. Kita dapat kawan-kawan kita yang ingatkan kita buat satu amal ni, tengok sunnah Nabi, tengok petunjuk Nabi buat tak, contoh. Supaya itu ciri-ciri kita nak dapat amal yang Allah redha. Begitu juga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memperbaiki diri kita dan zuriat keturunan kita, dan sudah sampai waktunya untuk kita bertaubat kepada Allah Taala, tambah-tambah lagi pada hari ini, hari Arafah. Kita nak berada pada 10 awal bulan Zulhijjah.
maka sudah sampai waktunya untuk memperbaiki lagi diri kita. Jadi kesimpulan dia daripada doa yang ke-10 ini, doa orang berumur 40 tahun ni, kita belajar dekat sini sebenarnya ada 4 doa ya. Dekat umur 40 tadi, 40 ni dia ada 4 doa di sini. Ya, kena tambah sikitlah. Doa untuk jadi orang yang bersyukur, doa untuk Allah beri kita bimbingan taufik supaya kita boleh buat amal yang soleh yang Allah redha. Yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala memperbaiki diri kita dan zuriat kita. Dan yang keempat, kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala membimbing kita dari sudut kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kesimpulan dia, kita tahu sebenarnya pengajaran apa pengajaran yang dapat kita belajar doa daripada doa ni. Okey, pertama tulis. Yang pertama, apa dapat kita pelajari pada pagi ini? Yang pertama adalah kepentingan, keutamaan doa ini. Itu nombor 1. Kepentingan dan kedudukan doa ini. Doa ni dia berulang 2 kali kan. Doa umur 40 dia sama macam doa Nabi Allah Sulaiman. Maknanya doa yang ke-10 ni, doa nak menjadi orang yang bersyukur ni, doa nak minta jadi amal yang buat amal soleh dan sebagainya, doa itu sangat penting. Macam mana kita boleh tahu dia penting? Kerana diulang 2 kali di dalam Al-Quran. Kali pertama, ia diucapkan oleh seorang manusia yang sangat bersyukur kepada Allah, iaitu Nabi Allah Sulaiman. Lepas tu doa orang umur 40. Itu penting doa ini. Okay, doa ni kalau boleh juga pesan ke anak-anak. Jadi anak-anak telefon, cucu telefon ke, siapa ke kan. Ingat anak-anak. Ni, nenek nak ingatkan ni, nenek nak bagi kamu, nenek nak ajarkan kamu satu benda. Kamu bacalah doa ni. Okey, itu penting sebab apa pengajaran dia, betapa pentingnya doa ini. Okey, itu pertama. Nombor 2, kita dapat belajar di sini betapa penting. Ini saya sebut pengajaran ini dia termasuk juga yang doa Nabi Sulaiman ya, dia sekali kita combine sekali. Yang kedua, kita dapat belajar pengajaran daripada doa ini adalah kepentingan memohon kepada Allah memberikan kita taufik. Memberikan kita taufik. Taufik tu apa? Taufik tu maksudnya bimbingan. Allah berikan kita kekuatan. Okey. Kepentingan memohon taufik daripada Allah. Taufik tu maksudnya bimbingan dari Allah. Kita boleh jadi istiqamah. Minta daripada Allah untuk kita bersyukur. Untuk kita bersyukur. Itu nombor 2. Nombor 3, di antara kita dapat belajar nombor 3 ni adalah kita dapat belajar nombor 3 ni adalah segala nikmat yang Allah beri kepada diri kita, yang Allah beri kepada ibu bapa kita ke, semuanya itu adalah dari Allah. Okey, segala nikmat yang kita perolehi dalam hidup kita oleh ibu dan bapa kita, siapa saja pun sebenarnya, ia adalah datangnya adalah dari Allah. Okey. Kemudian yang keempat, tulis. Yang keempat, sebesar-besar nikmat. Okey, sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat Islam dan nikmat iman. Sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Kenapa kita sebut pengajaran yang keempat tu macam tu? Sebab kita kan doa yang kita doa ni sebenarnya doa untuk kita jadi orang apa sebenarnya? Doa nak jadi orang yang bersyukur, doa nak jadi orang yang buat amal soleh, doa nak jadi doa orang bertaubat, kan? Doa nak masuk syurga ni sudah tentu dia adalah
Orang-orang Islam je yang boleh masuk syurga. Orang yang ada iman je orang yang boleh masuk syurga. Betul kan? Jadi orang Islam kena buat amal soleh. Jadi secara tak langsung, kita dapat mempelajari bahawa sebesar-besar nikmat yang Allah beri kepada kita adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab tu waktu Nabi Allah Sulaiman doa dengan orang umur 40 tahun ni doa, dia kata, jadikanlah aku orang bersyukur di atas nikmatmu yang kau beri kepada aku dan kepada ibu bapaku. Maka apabila kita sebut nikmat kepada aku dan ibu bapaku tu, maksud dia nikmat Allah bagi pada kita yang paling besar apa? Nikmat aku menjadi seorang yang Islam. Kau menjadi aku seorang yang mengenal Allah. Aku berada dalam kumpulan manusia yang mentauhidkan Allah. Itu satu nikmat. Sebab tu kita mensyukuri nikmat tadi. Okey. Kemudian yang kelima. Yang kelima ni dia okey, yang kelima ni kalau kita nak kaitkan dengan dengan doa nombor 40 tadi, kita kata seharusnya dan sepatutnya bagi seorang hamba itu dia memperbaharui taubatnya apabila dia sudah berumur 40 tahun. Okey, itu tentang taubat tadi. Lepas tu pula kita dapat belajar dekat sini, dalam kita berdoa, kita tidak hanya doa untuk diri sendiri saja. Bukan kepentingan diri sendiri saja, tetapi kita juga mendoakan orang lain supaya orang lain tu jadi baik, orang lain tu Allah baiki diri mereka dan sebagainya, supaya apa? Supaya kebaikan itu juga akan dapat kepada kita semua. Itulah di antara beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Sebenarnya banyak pengajaran dia yang boleh kita ambil. Tapi di antara perkara besar yang itulah. Okey, yang perkara besar ni adalah seperti mana telah kita ulas tadi. Okey, kita tak akan boleh menjadi orang bersyukur, kita tak akan boleh menjadi orang yang sentiasa buat amal yang Allah Taala soleh, amal yang Allah redha, melainkan dengan taufik daripada Allah. Okey, daripada bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah kita akan masuk kepada doa pada bilangan yang ke-11, iaitu doa kita bertawakal kepada Allah. Kalau boleh bacalah terlebih dahulu kandungan doa ni ya. Kalau boleh baca, cari surah Al-Mumtahanah ayat nombor 4, muka surat nombor 549. Baca dulu doa ni, doa Nabi Allah Ibrahim ni dikaitkan dengan apa, baca ayat sebelumnya pasal apa, muka surat 549. Okey, begitu juga nanti baca doa dalam surah Al-Imran ayat yang ke-173. Lepas tu baca doa yang ada dalam surah Taubah ayat nombor 129. Baca dulu ayat-ayatnya, tengok tafsiran ayatnya untuk memudahkan pengisian kita pada minggu hadapan. InsyaAllah kita akan sambung dengan bilangan doa yang ke-11. Saya nak tengok di manakah ada soalan-soalan yang... Okey, kalau yang rakaman, buat pengetahuan Haji Rahmat, kelas rakaman doa kita yang siri yang ke-8, yang ke-7 sampai yang mula-mula tu ada, betul. Seperti mana dikatakan oleh Puan Hasrina, dia berada di FB Akademi Tadabbur Malaysia. So boleh tengok dekat situ. Dia mudah je, dekat video tu kita tulis tajuk doa-doa terbaik dari Al-Quran siri 1, siri 2. Kalau dah ada nota, senang je. Sebab kandungan pengisian kita tu memang berpandukan kepada nota. Okey. Nota nak dapat macam mana? Nota tak pernah
tak pernah terima ya notanya. Saya mau rakan-rakan tolong kongsikan link nota doa-doa. Okay, tak apa, nanti insya-Allah saya cuba berikan link untuk dapatkan nota di dalam Google Drive. Ya, mohon maaflah kalau tuan-tuan agak terlewat nak mengetahui notanya. Okey, ada soalan lain sebelum kita tangguhkan untuk pengisian kita pada pagi ini. Ada pertanyaan yang boleh saya jawab dengan kadar yang mampu. Ada. Okey, dah ada rakan kita yang boleh yang sudah mengedarkan link Google Drive. So yang bertanya tadi tu boleh ambil link tersebut di bahagian chat. Dekat chat Zoom tu boleh dapatkan link tersebut. Okey, ada soalan apa-apa? Cik Rahmat nak tanya apa-apa ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan. Hari ini kan kita berdoa. Jadi boleh tak kita masukkan doa-doa yang kita belajar ni? Selain daripada diorang dah bagi dah doa-doa yang sepatutnya kita baca hari ini. Boleh. Boleh sangat. Doa-doa ni boleh dibaca pada bila-bila. Dan doa ni pun dia sangat bertepatan lah. Boleh. Doa ni bila-bila kita boleh baca. Boleh. Okay, zikir. Ya, sama-sama. Kalau berpuasa, lagi baik. Nanti dekat buka puasa tu, doalah. Di meja makan tu, doalah kan. Duduk, baca doa ni. Sungguh-sungguh doa ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh tanya Ustaz? Saya dapat yang kelima tadi itu harusnya sebelum tu taubatlah pada 40. Tapi kepada okay. sebab itu kita perlu bertaubat, sentiasa bertaubatlah selepas itu. Adakah kita membarui pada umur 40? Ustaz kata kita membarui pada umur 40. Apa maksudnya membarui pada umur 40? Memperbarui umur 40 tu maksud dia kalau kita selama ni kan, mungkin orang yang contohnya kalau orang yang belum masuk 40 kan, contoh kan, dia umur dah naik 40, apabila dia masuk 40 tu maksudnya dia kena lebih giat. Pembaharui taubat tu maksudnya dia kena lebih giat untuk dia memohon taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sesiapa yang sudah berumur lebih daripada 40 tahun, lebih-lebih lagi dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. So ayat tadi dia menunjukkan sebagai kayu pengukur bila kita dah mula kena bertaubat, bila kita dah mula kena perbaiki diri kita, iaitu apabila dah masuk umur 40 tahun. Kalau kita dah lebih lagi 40 tahun, memang sangat-sangat ditekankan lagi lah. Situlah maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, saya pernah dengar ceramah Ustaz tentang malaikah. Okey, malaikah. Ya, bila kita berdoa, elok kita berdoa pada orang lain, kemudian malaikat akan doakan untuk kita. Tapi bila saya tengok doa-doa lain ni, kebanyakannya kita doa untuk diri sendiri. Macam doa mana yang mana untuk diri sendiri? Macam tadi doa tu yang umur 40 tahun pun untuk diri kita sendiri serta zuriat-zuriat kita. Betul lah, itu juga termasuk untuk ibu bapa kita, untuk ibu bapa dan sebagainya. Itu kan dia termasuk orang lain. Oh, maknanya bila yang mungkin saya salah faham lah bila dia kata untuk malaikah tu kita doa untuk sahabat-sahabat dan sebagainya, untuk dari doa tu pula sampai pada kita. Jadi macam mana kita nak balance antara doa semuanya kepada aku dan zuriat aku, dan juga kepada sahabat-sahabat kita, masyarakat kita dan sebagainya. Okey. Kalau doa yang kita baca ni, dia sebenarnya sudah termasuk kepada untuk orang lain lah kan.
kepada bapa kita, kepada zuriat kita tu dia sebenarnya dia sudah termasuk pada orang lain. Kalau kepada sahabat-sahabat kita, kalau kita baca pada sahabat-sahabat kita tu, kalau macam kita doa, kita baca pada doa minta pengampunan sebelum ni ada. Lepas tu kan kita juga ada doa dalam bentuk berbunyinya kami. Tapi kerana nak lebih khusus lagi, kita doa secara umum lah. Doa, kita baca doa, maksudnya dia yang Puan maksudkan doa untuk kawan-kawan tadi tu, untuk rakan-rakan lain tu, dia doa yang nanti kita akan belajar lepas ni, insyaAllah jam 10.30 ni kita akan belajar. Kita akan belajar tajuk doa para malaikat sekejap lagi jam 10.30 ni. Doa itu dengan syarat orang tu dia tak tahulah yang kita doakan dia. Dia tak tahu kita doakan dia. Maka kita doa yang umum lah. Doa semoga Allah beri hidayah kepada kawan-kawan kita tu. Allah beri dia taufik kepada dia. Allah sihatkan dia. Apa saja bentuk doa. Tak umum. Tapi kalau kita belajar doa-doa ni, semua doanya sebenarnya dia adalah merangkumi juga ramai. Sebab itu kita doakan kami. Dia banyak doa. Kalau kita jumpa Rabbi tadi, kan ada Rabbi yang untuk diri sendiri, ada Rabbi yang dia juga menunjuk kepada ramai. Kalau kita jumpa na tu, kan contoh kalau macam doa yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu juga sebenarnya doa untuk kami kepada orang lain sebenarnya. Terima kasih Ustaz. Secara tak langsungnya dia juga untuk dia kan menggunakan istilah kami kan. Sebenarnya secara tak langsung dia sudah menunjuk kepada kami tu ramai. Tapi kalau nak lebih khusus lagi, kita ambillah doa yang dan lebih khusus kepada si fulan, sesiapa tu pun boleh juga. Ya, dekat situ. InsyaAllah nanti kita belajar sekejap lagi. 10.30. Okey, terima kasih. Doa-doa malaikat sama-sama. Assalamualaikum Ya, Ustaz. salam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah saya nak tanya yang bila an'amta alayya, lepas tu wa ala walidayya, adakah itu bermaksud kita minta kekuatan untuk bersyukur dan juga kekuatan untuk ibu ayah kita pun bersyukur dengan nikmat tu? Allah Ustaz. Maksudnya untuk ibu bapa, ya, secara tak langsung memang kita minta kepada kita sebenarnya kita mendoakan juga sebenarnya untuk kedua orang tua kita. Sebab kesan kita ni maksudnya kita ingatkan bapa kita, ibu bapa kita dalam doa tu kerana kita juga dituntut untuk mensyukuri mereka. Kejap. Ya, seperti yang Puan sebut tadi tu memang betul lah. Itulah sebenarnya jawapannya. Menurut jawapan dia. Maksud dia apabila kita sebut nama ibu bapa kita tu, nikmat tu kan, nikmat tu. Maksudnya kita juga minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala juga menjadikan ibu bapa kita ni ibu bapa yang bersyukur atas nikmat. Anak tu sendiri sudah menjadi nikmat kepada ibu bapa kita. Okey, ibu bapa kita tu pula pun adalah nikmat bagi kita. Bagi kita, ibu bapa kita tu adalah nikmat yang besar juga dalam hidup kita. Sebab tanpa ibu bapa, tentu tiadalah kita macam tu. Okey, kenapa kita sebut kita mendoakan kesyukuran untuk ibu bapa kita? Kerana kalau kita belajar dalam ayat Quran, memang orang yang kita patut bersyukur, mensyukuri, berterima kasih kepadanya adalah ibu bapa. Kalau kita buka dalam surah Al-Isra kan, kalau kita buka dalam surah Luqman, kalau kita buka dalam surah Luqman, kita akan jumpa tentang mensyukuri ibu bapa tu. Sekejap ya, saya tengok pada surah Luqman, surah nombor 31, dia ada kaitan dengan kisah dia ada kaitan dengan kisah Luqman. Kalau siapa ada Quran terjemahan, dia berada pada muka surat nombor 412.
Muka surat nombor 412, surah Luqman, surah nombor 31. Cari pada ayat nombor 14. Kalau kita buka pada ayat nombor 14, Allah Ta'ala menyebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi. Dia sebut dia wasiat kepada insan buat baik kepada kedua ibu bapanya. Lepas tu di hujung tu Allah ada sebut anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Anishkurli wali walidayka. Kalau kita terjemahan, kalau kita baca terjemahan dia, Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua ibu bapamu. Allah guna perkataan bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua ibu bapa kamu. Bukanlah ibu bapa kita bagi kita nikmat tu. Bersyukur dekat sini konteks dia adalah kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita dengan kita mendoakan dia di dalam doa kita, doa supaya dia ibu bapa itu sendiri juga adalah orang yang bersyukur secara tidak langsung, tetapi kita juga mengakui bahawasanya antara nikmat yang Allah beri kepada kita dengan adanya nikmat ibu bapa itu, secara tak langsungnya dia akan membawa kepada maksud itu. Okey, jelas? Jelas tak? Barakallahu fiik. Wa fikum barakallah. InsyaAllah. Kita sambung lagi nanti insyaAllah ya. Pada minggu hadapan insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا